Saya peringatkan sekali lagi, bagi sesiapa yang mempunyai sakit jantung, darah tinggi ataupun kencing manis, berhati-hati semasa mendengar saya sedang bercerita. Saya nak anda semua tutup lampu rumah, ataupun tutup lampu kamar anda, ataupun tutup lampu bilik tidur anda, agar sama-sama anda dapat merasai, menikmati, menghayati cerita seram pada malam ini. Sesekali anda jengah, adakah pintu rumah anda sudah berkunci? Tingkap anda sudah berkunci ataupun tidak? Saya harap anda pergi, lihat dan pastikan semuanya berkunci, agar tidak ada yang ketuk ataupun yang menjengah ketika anda sedang mendengar cerita seram ini. Dan saya nasihatkan lagi sekali, seperti mana yang semalam saya katakan, jika anda terdengar suara-suara yang pelik ataupun suara-suara yang aneh di luar rumah, di ruang tamu ataupun di dapur, anda diam dan biarkan sahaja. Lagi-lagi kalau bunyinya begini, Nina Bobo, Nina Bobo, Nina Bobo. Pastikan anda jangan sesekali lihat atau cuba-cuba berkata, siapa tu? Siapa tu? Takut-takut nanti, takut-takut nanti ada di belakang kamu. Sebelum saya bermulakan cerita ini, mari cuba pejamkan mata anda, dan saya akan katakan, ya masarajin, ya masarajin, ukrus ya jin, ukrus ya jin. Hadirlah kalian ke dalam pendengar-pendengar TikTok cerita seram saya, agar mereka merasai, naikkan bulu roma dan bulu-bulu tengkuknya dan bulu-bulu seada-adanya. Kisah ini pernah terjadi. Sebelum saya ceritakan kisah ini, saya peringatkan lagi sekali, kisah ini saya rahsiakan kampung ini, dan saya gunakan nama samaran ya untuk anda semua. Kisah ini berlaku di Kampung Pisang, Kampung Batu Setengah, Kampung Pisang ... Di dalam Kampung Pisang ini ada pokok buluh yang melambai, yang merimbun dan banyak. Pada ketika itu saya masih kecil lagi. Kecil tak kecil lah, lebih kurang nak dikatakan saya lebih kurang dalam tingkatan 1 ataupun tingkatan 2 pada saat itu. Ceritanya berbunyi begini. Dulu Kampung Pisang ini, waalaikumsalam kecil, jemput dengar ya, jemput dengar. Cerita ini dulunya kampung ini belum banyak rumah. Kampung Pisang ni belum banyak rumah. Banyak sangat yang terjumpa apabila lalu di Kampung Pisang ini. Di mana kampung tu saya rahsiakan untuk menjaga keaibannya. Saya akan gunakan kampung samaran dan nama samaran.
Ataupun saya letakkan itu nama saya pun boleh. Saya nasihatkan lagi sekali, anda kunci pintu bilik atau pintu rumah anda rapat-rapat, kerana saya takut ada yang menjengah atau yang duduk di sebelah anda. Nampak macam kelakar dan nampak macam seram, tapi saya mahu anda nilaikan sendiri. Kampung Bisang ini nak dikatakan dulu maupun kita panggil ginilah, satu darat satu di gunung. Okey, satu darat satu di gunung. Rumahnya tak banyak lagi saat itu. Rumahnya masih rumah kayu. Ya, terima kasih Azima. Rumahnya masih rumah kayu dan penduduknya tak ramai. Kenderaan masa tu bas masih ada lagi. Dan banyak yang pergi ke bandar atau ke pasar mengayuh basikal. Ini cerita benar ini. Dan saya nasihatkan anda lagi sekali, gunakan earphone. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Hamba mohon kepadamu, Ya Allah, berikanlah mereka rasa menghayati cerita-cerita ini, kerana cerita-cerita ini adalah cerita benar dan bukan cerita rekaan semata-mata. Saat itu terjadi budak-budak pemuda kampung suka lepak di depan balai raya. Balai raya dengan kawasan tanah perkuburan tidak berapa jauh. Okey, saya test lagi. Okey, bergema ke tidak? Assalamualaikum, sound bergema lah awak. Okey, sekarang bergema ke tidak? Alright, Aizamiza, sekarang bergema ke tidak? Mungkin saya tadi mungkin terkuat eko. Saya mohon maaf sekali lagi. Sekarang okey, clear betul. Saat itu pemuda-pemuda kampung suka lepak di depan balai raya sehingga pukul 3 pagi. Dalam banyak-banyak pemuda, ada satu pemuda yang bernama Mamat. Mamat ni sangat degil. Nak kata degil tak degil lah, kita tukarkan. Mamat ni sangat nakal. Nakalnya yang macam mana? Apabila ada orang tua yang beritahu, jangan kamu lepak depan balai raya ramai-ramai ataupun lama-lama. Fahamlah kan? Ini bukan cerita zaman sekarang tau. Ini cerita masa tu saya masih bersekolah tingkatan 2. Termasuk saya ada di situ. Nak dikatakan kategori, saya pun nakal juga. Dalam ramai-ramai yang paling nakal, kita gunakan nama samaran Mamat. Right. Satu pakcik ni dah tegur kami, tapi kami buat tak tahu dan kami indahkan. Sebab pada tu gitar ada di tangan dan kami sedap melalak, menyanyi, berteriak. Dan pada zaman tu ada lagu Pontianak. Siapa yang ingat lagu tu? Ini bukan rekaan. Ini saya cakap cerita benar. Selepas pukul 3 pagi, masing-masing nak balik ke rumah. Kalau macam saya, dekat rumah saya belakang balai raya. Kawan-kawan lain berjalan kaki. Sebab masa saat itu motor kami tak ada. Motor ada tapi kami belum mampu nak beli motor. Kami cuma ada basikal. Basikal mini, BMX ataupun Jaguar kita panggil.
Jadi si Mamat ni dia akan balik. Hendak balik ke rumah dia tu, dia akan rempuh jalan yang bertemu dengan pokok kuini ataupun pokok buluh yang merimbun kiri dan kanan. Jadi seorang demi seorang balik ke rumah. Tinggallah Mamat mengayuh basikal tuanya yang bernama Jaguar. Apabila dia hendak berjalan, dia akan melintasi satu jembatan kayu ataupun kita panggil titi kayu. Selepas dia melintasi titi kayu itu, apabila aku ingatkan cerita yang lalu ni, naik bulu roma. Apabila dia melintasi kayu itu, titik kayu itu, dia bertemu dengan pokok kuini. Tiba-tiba dia bau dia sangat wangi. Kerana dengan kepekaan dia bau terlalu sangat wangi, dia dengan beraninya sangat dia berhenti di situ. Dia berhenti di situ. Dia cuba menghidu bau wangi-wangian. Kenapa bau wangian bunga ini seperti pernah aku bau? Saya peringatkan kepada Abang Rahim, pastikan anda tidak berkeseorangan ya. Ingat tu Abang Rahim. Jadi dia pandang ke kanan. Tak ada. Dia pandang ke kiri. Tak ada. Tetapi kenapa bau dia sangat kuat, menusuk ke lubang hidungnya. Aku nak berak ni. Ya, pergilah berak dulu. Pastikan jangan ada tangan yang keluar daripada mangkuk tandas. Hati-hati. Saya peringatkan lagi. Jadi si Mamat ni cuba toleh ke atas. Tak ada. Kenapa tak jadi? Setelah dia toleh ke atas, dia toleh ke bawah, dia toleh ke depan, dia toleh ke belakang pun tak ada. Dalam dia terpinga-pinga, terkapai-kapai, terdengar sosok suara memanggil nama. Mamat, Tiba-tiba Mamat terpaku. Mamat terpaku di situ. Dan dia katakan, "Siapa ni? Korang jangan nak kena-kenakan aku. Jangan nak usik-usikkan aku. Aku tak takut." Sebab apa? Sebab Mamat sangkakan yang itu adalah kita bersama kawan-kawan kampung saat itu. Dia panggil lagi, "Ali, engkau ke? Kau jangan nak kenakan aku, Ali. Kau jangan sampai aku baling batu."
Tak ada jawapan. Tak ada jawapan. Dia panggil lagi, Abu, engkau ke? Korang dah pakat sengaja nak takutkan aku. Kau ingat aku takut? Lalu Mamat berasa tidak sedap hati sangat. Dan pada saat itu, semua bulu roma di tengkuknya serta kaki dan tangannya bergetar dan berdiri. Dan Mamat mula merasai satu perasaan yang amat menakutkan. Tanpa berfikir panjang, dia terus menolak basikalnya dengan sekuat hati untuk melepasi rimbun buluh yang ada di depan. Lebih kurang 2-3 tiang lampu, dia nak sampai ke pokok rimbun buluh tu. Kalian nak tahu apa yang dia nampak? Kalau siangnya dia nampak pokok rimbun buluh tu begini, tetapi pada saat malam ini dia nampak pokok buluh itu turun seolah-olah apa, Abang Im? Cuba pandang kiri dan kanan anda sebentar sebelum saya sambungkan cerita ini. Dia nampak seolah-olah macam ada yang duduk di atas pucuk rimbun buluh ini. Kedengaran bunyi suara burung hantu mendayu-dayu. Dan dia dengar lagi suara tadi yang berada di pokok pini. Kini berada di tepi rumpun buluh, memanggil lagi sekali dengan nama Mamat. 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 Dia berasa tidak sedap hati. Daripada dia seorang yang pemberani dan seorang yang nakal, tiba-tiba kaki kanan dia bergetar menggigil lututnya. Tanpa dia sedari, seluar dia basah. Maknanya dia tercing dalam seluar. Dan dia nak rempuh pokok buluh tu sampai untuk melepasi. Rumpun buluh ni panjang, ibaratnya lebih kurang ada 3 rumpun buluh. Dan baru akan jumpa jembatan kayu lagi, baru akan jumpa rumah dia. Di situ dia ternampak ada satu lembaga. Ada satu lembaga yang berwarna putih yang berbungkus. Kalau saya sebut dan saya beritahu anda semua,
pastikan dia tidak ada di depan anda semua ya. Lalu Mamat melihat apa yang ada kat depan mata aku ni. Betul ke ataupun fikiran aku dalam ketakutan sudah menimbulkan satu hayalan ataupun dipanggil ilusi. Dan kenapa aku nampak dia cuba melompat. Jadi jantung Mamat berbunyi dup 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 dup. Dan pada saat itu dia terdengar pula bunyi Lalu Mamat berkata, kenapa saat ini pula engkau berbunyi? Mamat tegur lagi, tolonglah, tolonglah. Janganlah bunyikan lagi, aku sangat takut. Dalam Mamat bercakap, tolong, tolong, dia terdengar lagi bunyi. Dan terdengar bunyi suara burung hantu semakin mendekati dia. Lalu Mamat panik. Mamat panik kerana kawan-kawan yang lain sudah berada di rumah dan dia masih tersekat di pohon serumpun pokok buluh yang merimbun. Ini kisah benar. Dan dia melihat yang berbungkus putih di depan matanya melompat, melompat, melompat. Lebih kurang kalau kita nak tahu, jaraknya lebih kurang 1 tiang lampu. Tiang lampu yang pertama nak pergi ke tiang lampu kedua. Dari situ Mamat terdiam membisu. Mulut seolah-olah terkunci dan hidung dia pula terbau. Hidung dia terbau. Dan Mamat pun berkata, kenapa busuk sangat ni? Siapa tu? Mamat masih dalam takut-takut tu. Dia ni seorang budak yang nakal. Dalam masih takut-takut tu pun dia cuba bertanya, Ali, Abu, kau berpakat nak takutkan aku ke? Ali, Ali, Ali. Tak dijawabnya. Tiada suara. Cuma selepas Mamat berdiam setelah memanggil nama Ali, dia terdengar lagi suara, Mama, Mama. Lalu Mamat rasa betul-betul takut, betul-betul seram. Akhirnya yang terjadi kepada Mamat cuba menolak basikalnya, tetapi basikalnya tidak bergerak. Seolah-olah ada tangan yang memegang di belakang tayar basikal tuanya, yakni basikal Jaguar. Dia cuba berkata dalam hati, ya Allah, menyesal aku cakap besar depan kawan-kawan aku. Tapi sayang, semuanya sudah terlambat. Untuk Mamat menyesali
Assalamualaikum geng saya. Waalaikumsalam Amir. Sudah terlambat untuk Mamat menyesali kerana dia memperlekehkan pakcik tua yang menasihatinya suruh balik awal dan jangan lepak sampai pukul 3 pagi. Korang nak tahu apa yang terjadi kepada Mamat? Akhirnya dia nampak bungkus putih itu semakin mendekatinya, semakin melompat, lompat lebih kurang dalam setengah tiang lampu. Antara satu tiang lampu nak ke tiang lampu yang kedua, berbungkus itu di tengah-tengah. Apabila sekujur tubuh badan Mamat menggeletar semakin kuat. Saya harap anda semua jangan terperanjat kalau dalam penceritaan ini dia muncul di depan anda ataupun bulu tengkuk anda naik dengan tiba-tiba dengan bulu-bulu seadanya. Lactogro Pro Bio. Dia boleh keluar iklan Sekejap. Saya harap anda semua jangan terperanjat. Dengan tiba-tiba angin bertiup dengan penuh mendayu-dayu. Bau busuk semakin kuat. Apabila pocong itu menoleh dan berpusing, baru Mamat cakap, "Mak, aku minta maaf. Apa yang terjadi kepada Mamat? Mamat pengsan." Sebab itu saya cakap cerita ini adalah cerita benar dan bukan cerita rekaan. Nama kampung ini saya rahsiakan, itu adalah kampung saya. Dan nama yang kena pun saya tukarkan kepada nama samaran. Ini cerita benar. Apa yang terjadi pada esok siang hari? Apabila esok siang hari, kecohlah satu kampung. Cerita sana sini mengatakan yang Mamat itu berjumpa dengan pocong di pohon rumpun buluh. Ini cerita benar. Ini bukan cerita rekaan. Nama kampung ni adalah yang berlaku peristiwa semasa saya tingkatan 2. Masa tu kampung saya ni rumah penduduk tidak ramai yang ada sekarang ni. Dan taman-taman yang ada, pasar-pasar yang ada pun belum ada lagi. Hujan hutan. Zaman tu motor kurang, kereta kurang. Yang ada bas. Kalau kami nak pergi bandar ataupun kami akan naik basikal. Saya harap anda jangan takut dengan cerita-cerita ini. Sebab kadang-kadang dalam cerita yang saya ceritakan ni boleh menguasai minda anda. Macam biasa, kalau di kampung, setelah cerita ini tersebar oleh reporter yang menyampaikan, jadi dalam masa seminggu ataupun 2 minggu, kampung pisang ini tidak ada pemuda yang berani keluar selepas pukul 10 malam. Oleh kerana satu orang yang berjumpa, sehingga membuatkan si Mamat ini
demam. Lama juga engkau dia demam. Seingat-ingat saya lebih kurang 1 minggu dia demam. Saya harap kalau kita berani, biarlah bertempat. Kalau kita takut, janganlah takut sangat. Biarlah kita sedang-sedang saja. Ambillah satu pengajaran dan iktibar dalam cerita saya ini, bahawasanya yang saya ingin sampaikan, jika ada seseorang memberitahu, jangan kamu balik pukul 3 pagi itu, nanti ada yang mengganggu kamu. Maknanya di sini, apabila dalam pukul 3 pagi itu kita lepak depan balaraya dengan gitarnya kita menyanyi, terjerit, terpekik, terlolong, salah satunya kita mengganggu ketenteraman penduduk setempat. Sebab mereka nak tidur, mereka nak rehat. Cuba fikir-fikirkan apa yang saya cakap. Adakah benar? Adakah tidak benar? Dan kedua, pengajaran dalam cerita yang benar ini, maknanya kita jangan riak dan kita jangan sombong serta angkuh. Sesekali kalau kita diuji, siapa yang rugi? Diri sendiri yang rugi. Itulah tadi kisah si Mamat berjumpa dengan pocong. Sebenarnya dalam